Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi, berjumpa kita setelah seminggu bercuti, moga-moga dalam keadaan sihat-sihat lah. Seminggu bercuti ni banyaklah aktiviti awak buat lah kan. So, cuti dah habis, so kita sambung belajar lah. So, hari ni kita masuk kepada chapter yang ke-11 Chapter yang ke-11. Kita ada 13 chapter semua. Jadi kita ada 3 bab lagi sebelum kita habiskan syllabus Form 1 ni. Tapi kalau ikut kepada pengumuman menteri sebelum ni, penggas sekolah kita sampai bulan 2 kan, sampai bulan 2. So sampai maksudnya bulan 3 nanti baru masuk Form 2 lah awak. Sehingga sampai bulan 2 tu kita masih lagi Form 1 lah, Form 1. So kita habis je syllabus 13 tajuk ni, kita akan buat latihan je lah, latihan. Kalau ada nak bincang baru kita buat Google Meet lah. Dan mungkin masa tu terpulang pada guru subjek masing-masing lah, guru maths kelas masing-masing lah, satu A, satu B, satu C, D, E dan juga F. So hari ni chapter 11, Introduction of Set. Kita nak masuk bahagian set, pengenalan kepada set. Okay, hari ni objektif hari ni kita nak explain the meaning of set. Maksud set tu apa? Describe set using description, listing and set golden. Cikgu, Yeah, presentation cikgu kita tak nampak. tak nampak. Sudah apa ni? Sekejap Nampak kenapa tak nampak? Okay, nampak? Ada? Dah nampak. Dah nampak. So ini chapter 11, Introduction of Set. Kita nak masuk pengenalan kepada set. Nanti form berapa akan belajar lagi set ni? Form 4. Yang ni form 1 belajar set. Form 4 nanti baru sambung balik tajuk set ni. So ini baru pengenalan saja. So kita nak, yang pertama objektif kita nak explain the meaning of set. Maksud set tu apa? Yang kedua, describe set using description. Kita nak huraikan set tu guna 3 cara. Describe dia, ataupun senaraikan dia, ataupun guna notation, set builder. Dan seterusnya ada identify whether an object is an element of set and represent the notation using symbol. Kita nak tengok elemen dia dan hubungan dia guna simbol. Seterusnya adalah determine the number of element. Kita nak pastikan bilangan elemen. Compare and explain whether two or more set are equal. Kita nak banding sama ada dua set ataupun lebih sama. Dan kita akan buat generation. So the meaning of set. Set ni sort and classify object. Kita nak kategorikan dia. Classify the object according to a specific groups, common characteristic. Maksudnya kita nak kumpulkan objek tu dalam kumpulan, dan setiap kumpulan tu ada ciri-ciri tertentu lah. Sebagai contohnya kalau kelas 1A, kita nak pecahkan kumpulan lelaki perempuan. Dua kumpulan, dua set. Ataupun kita nak pecahkan kepada yang main badminton dengan bola sepak ke, dua kumpulan main bola sepak. Macam tu lah. Kita nak kumpulkan dia. So contohnya ni, cikgu ambil dalam teks ni. So classify the object in the list below as land, water and air transport. So kita nak kumpulkan dia mana yang darat, kenderaan darat, air ataupun udara lah. So kita kumpulkan buat kotak ni. Buat list pun tak apa.
Atau kat sini kalau Len nak pakai lori apa lagi, van, bus dan seterusnya. Water, apalah water, ship. Maksudnya kita nak kita nak apa, kumpulkan dia lah, kumpulkan dia, sampan, pupuk dan seterusnya yang lain-lain lagi. Ini maksud set lah, set. Okay, kita nak kumpulkan dia. Okay, seterusnya kita nak huraikan set tadi guna 3 cara. Sama ada kita nak description, kita nak apa, ciri-cirikan dia, ataupun kita nak senaraikan dia, ataupun kita nak guna set builder notation. Contoh dia, ni buku teks je kita ambil ni. For example, we can write the colours of the calculator in a set A. Kita labelkan set A tu sebagai color dalam jalur gemilang. Set A ni adalah kita boleh nak kita buat set A macam ni je. Set A tu maksud dia color jalur gemilang lah. So description ni macam huraian lah description ni. A is the set of colors of jalur gemilang. Itulah. Apa-apa yang difahami, nanti nak tulis ke BM pun boleh juga. A adalah set color jalur gemilang. Kalau yang listing pula, kita akan guna bracket ni. Kita guna bracket. So, kita guna bracket. Lagi pula. So A, kita guna bracket dia. Bracket apa dia color dia? Red, merah, putih, biru, kuning. Apa dia lah? Red, merah ke red ke pulang. Sampai itu. Ini maksudnya listing kita. Kalau kelas 1A jadinya 1A, kita namakan dia set A lah. Set A je nanti A tu. Susah juga. Dia nak perempuan je. So kena tulis nama lah. Tulis nama Ain. Kalau kelas tu ada 15 orang, kena 15 orang tulis lah. Ain, Syafiqah dan seterusnya. Set. P ni kita tulis kat sini. P is girl student of 1A ke. Macam tu lah description dia. Set builder notation ni kita kena guna konsep macam ni. Jadi kena ingat sikit ni. X dia pakai X. Color of jalur gemilang. Kita kena pakai P, perempuan, dia pakai X juga. X. Okay. Girl 1A of 1 student. Nantilah apa-apalah yang difahami. Okay. 3 cara ni. Kalau soalan minta lah, description ni lebih kepada huraian lah. Set A adalah set color of jalur gemilang. Apa-apalah A, B, C terpulang lah ni. Melainkan kalau soalan tu bagi tahu set, namakan dia set apa. Dia namakan sebagai set A lah. Okay, contoh describe each of the following set by using description, listing and set builder notation. So, later in the word Malaysia. So, kita labelkan description dia. Let the set be present by P. So, kita andaikan set ni sebagai set P. Terpulang lah A, B, C. Terpulang dia nak apa. Kalau P, A, B, C. Terpulang. P is the set of letter. Ni description dia. P adalah set huruf dalam word Malaysia. Listingkan dia. P. Yang ni. Huruf yang sama contohnya A ni kita tulis sekali je dalam listing ni. Sekali je tulis. The same elements that need to be not be repeat. Maksudnya dia tak repeat lah, yang sama. Set builder dia P. X under ni is a letter in word Malaysia. Dia pakai a letter.
Okay, yang kedua seterusnya odd numbers which are less than 20. So dia kata represent by Q, dia namakan dia sebagai set Q. Q is the set of odd numbers which are less than 20. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. So listing dia senaraikan nombor kurang daripada 20 nombor ganjil. Kurungan 1, koma, 3, 7 dan seterusnya sampai 19. Itu kurungan listing. Biasanya kita pakai listing lah biasanya. Set Boulder notation is an odd number. Dia pakai n odd, dia pakai macam satu je. Ataupun nak pakai yang ayat dia ni pun boleh juga. Pakai n macam tu boleh juga. It's an odd number which are less than 20 pun boleh juga. Okay, sebenarnya okay, yang tu description. Tiga cara nak buat set huraian ataupun senaraikan dia ataupun guna notation macam tiga. Seterusnya kita masuk kepada empty set kosong kalau kita set kosong. Set dia baca ni state the month with 32 days. There is no month with 32 days. Maksudnya kalau dia ni tak ada 32 hari dalam bulan ni tak ada. So kita labelkan dia sebagai empty set yang tak wujud. Set yang tak wujud, kita pakai simbol ni. Pakai simbol ni. Contohnya kelas 1B, 1C, contohnya set B ni bola lah, contohnya pemain bola sepak. Tak ada. So kita tanda lah macam ni. Ataupun kita boleh juga tanda macam ni. Ataupun kelas 1D, pelajar yang pondan contohnya. Tak ada. So kita pakailah tanda yang ni ataupun kita pakai tanda. Ni tanda apa, kurungan ni tak ada apa-apa lah, kosongkan dia. So maksudnya benda tu tak ada lah, tak wujud. Tak wujud. The symbol ni is read as V. Ini pengetahuannya lah, tanda ni dipanggil sebagai V lah. Asal ni Prancis. Okay, describe. Okay, ni latihan dalam teks ni. Describe each of the following set by using description, listing, and set Boulder notation. So, description bagi tahulah. Let's say P ke apa, colors of the rainbows. Kalau yang listing, nampaklah kalau A, kalau labelkan dia sebagai A lah. A. Kalau rainbows, berapa kalau rainbows ni? Ada berapa? Tengok balik lah berapa. Kalau 7 color rainbows. Kalau yang pakai X lah, X. Color of rainbows. Macam tu lah. Okay, determine whether each of the following statement is true or false. A, if P triangles which have diagonal, then P sama dengan tak wujud lah. Empty set. Segitiga ni ada diagonal tak? Maksudnya kat sini, dia kata kat sini tak ada. Dia tak diagonal tu yang sambung-sambung tu. Segitiga tak boleh nak sambung. Betul lah dia apa dia? Segi empat ada dua diagonal. Yang boleh sambung bucu dengan bucu, tapi tak jiran dengan jiran tak boleh. Ini tak boleh, tak ada lah. Segi empat ada dua diagonal. So yang ni betul. Okay. If Q prime numbers which are also even number, then Q ni adalah nombor perdana yang juga nombor genap.
Wujud ke tak? Betul ke salah kenyataan ni? Maksudnya Q ni tak wujud. Betul ke tak wujud? Prime numbers ada even number. Wujud. Okay, okay. Sebenarnya dia ada nombor dua jadinya. Nombor dua ni adalah prime numbers dan dia juga adalah even number. So, kenyataan ni dah salah lah. Salah. Okay. See if R odd numbers which are divisible by 2. Nombor ganjil yang boleh dibahagi dengan 2. Ada tak nombor ganjil boleh dibahagi dengan 2? Ada. Ada. Maksudnya kat sini dia tak wujud nombor ganjil. Nombor ganjil tak ada lah, tak ada. Okay. S ialah negative numbers dan X kuasa 3 lebih kecil daripada kosong. S tak wujud. Kita ambil contoh dia. S ni negatif nombor, jadi negatif 2. Kalau negatif 2, kuasa 3 kan dia, kita dapat negatif. Dapat negatif lah, negatif 8. So negatif 8 lebih kecil daripada kosong. Maksudnya dia wujud lah. Memang betul lah kenyataan ni. Maksudnya ni kat sini kenyataan ni salah lah. Sebab dia bagi tahu kat sini tak wujud. S tak wujud, tak ada benda ni. Okay, soalan seterusnya. Element of set. Element of set ni unsur-unsur dalam set tu. Contoh example dia, set A ni adalah local fruits in Malaysia. Set A ni adalah buah-buah tempatan di Malaysia. Durian is a local fruit. Maksudnya durian ni adalah elemen dalam set A. Kita akan pakai simbol in as element of set. Therefore, durian is element A. Ataupun kita panggil kat sini epsilon lah, epsilon simbol tu. Biasanya kita sebut, biasanya kita ni sebut elemen tu sebab ada E senang. Apple is not a local, so kita pakai simbol yang ni, yang bar ni. E bukan elemen tu, bar je. Contohnya apa? Ali tu kelas 1A. Contohnya tahu betul ke? 1A, ya, elemen 1A. Ali bukan elemen kelas 1A. Elemen ni unsur-unsur dalam tu. Okay, seterusnya. Okay, give example tu. Even that P, prime number P ni adalah prime number, nombor perdana. Dan dia antara 0 hingga 20. 0 hingga 20, prime number. Prime number antara 0 hingga 20. Maksudnya, prime number ni 3, 5, 7. Dan seterusnya, last kali 19. So, 5 adakah dia subset? Subset pula. Elemen P. Elemen ni ada jawapan di bawah ni. Okay. 5, ni dah listkan dah jawapan ni. 19 elemen P, 8 bukan elemen P, 1 bukan juga elemen P. Okay, seterusnya. Given that A ni state in Malaysia, state negeri dalam Malaysia. So Johor, elemen A, Putrajaya. Putrajaya ni kira negeri ke? Bukan. Langkawi bukan, Selangor, ya. KP adalah is an odd number antara 50. Odd number, nombor ganjil. So ganjil 1 lah. 1, 3 sampailah 49. 49. Q adalah common multiple of 4 and 6. X lebih kecil daripada 100. Dia adalah gandaan sepunya 46. Gandaan sepunya 46. Gandaan sepunya 46. Gandaan sepunya. Gandaan sepunya nak kira.
keadaan 4, 8, 12 dan seterusnya. Jadi 6, 12. So kita dapat tambah 12. Banyak juga lah 12. Apa lagi? Kira ni semua 12. Tapi dia gandaan sepunya. Cukup 8 elemen P. 8 bukan odd number. 8 bukan odd number. 84. 84 boleh bagi dengan 4, boleh dengan 6. Boleh dengan 6. Boleh dengan 6. 17 P. Odd number. 60. Boleh bagi dengan 4. Boleh dengan 4. Tengoklah. C. Itulah. Simbol ni je. Simbol ni. Elemen ke tak elemen? Okay, number of element. Number of element. Bilangan elemen dia. Bilangan elemen dia. Contohnya, P ni ada A, B, C, D, E, F. The number of element P adalah 6. Kita pakai N lah. Bilangan P ada 6 elemen je. Bilangan kelas 1A, bilangan pelajar 1A ada berapa? 31. 31. 1, 3, 3, 3, 1 contohnya. Bilangan 1P, bilangan 1P, berapa? 3, 3, 3, 3. Itulah bilangan. Dia pakai simbol N lah. Kalau soalan tanya N apa-apa, kira lah berapa. Contoh kat sini, bilangan P. Bilangan P, so kita buatlah yang sama tu. Tinggal WASN je wawasan ni. So ada 4 je. Q pula adalah 2 digit number such that the sum of its digit is 7. Tambah 2 digit, tambah 2 tu dapat 7. So ada ni je lah, 7. Okay. Determine the number of elements in terms of this following set. So kita kira lah berapa bilangan. Kalau bilangan set A, NA, so kita kira lah berapa tu, 2, 3, 4, 5, 5. 5. Kalau yang T pula, ND, multiple, multiple of gandaan 11 kurang daripada 100. 11, 22, 33, 44, ada berapa 9 lah kan? 9. Sekali 99 lah kan? 9. Integers between negative 5 dan 2. Between. Dan Q adalah even number, nombor genap. Kurang daripada 15. Kira lah bilang. Kira. What is quality of set? Set yang sama. Set yang sama maksudnya unsur dia sama lah. Unsur dia sama. Set A harum. Jadi murah. Rumah. Jadi kita kena tengok lah. Kalau sama, sama lah. Tak boleh berulang. Contohnya macam ni. So, sekolah dengan kejohanan. Dia kata huruf ni. Vowels ni. So kita kena asing ke bukan asing. Itulah kita kena keluarkan. Sebab dia nak huruf ni je. A ni, Q pun OAA. So dia adalah sama lah. A kat sini ada 2. Dia tak payah boleh 2. Jadi 1 je A tu. So mesti dia sama. Jadi perfect square. Okay. Tak sama lah. Maksudnya ada 1. Tak sama. Okay, determine which of the following pairs of set are equal set. Sama tak? Sama lah kan. Raja dengan Kira sama. Yang ni all numbers which are less than 6. Nombor bulat kurang daripada 6.
Sama lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tak apa. Dah, dah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Itu sahaja. Maksudnya yang pertama tadi kita belajar kaitan dengan set. Set ni kita nak apa? Kita nak kategorikan dia, nak kumpulkan dia dalam kumpulan. Yang kedua kita belajar cara nak masukkan apa? Cara nak describe dia. Ada 3 cara. Description kita apa ni? Uraian dia macam ni, listing, senaraikan dia guna bracket. Yang kedua set notation ni kita pakai X ni. X. Okay, sebenarnya kita belajar juga pasal apa ni? Elemen, kita belajar empty set, set yang tak wujud, yang tak ada. Pakai simbol ni ataupun tanda bracket yang kosong ni. Sebenarnya kita belajar pasal elements. Elemen, sama ada elemen ke bukan elemen. Betul. Dan lastkan number of element pakai n, bilangan elements ada berapa. Itu saja. Yang last, set yang sama. Quality of set. Set yang sama ni kita kira sekali je yang berulang. Kalau sama lah. Tak sama, tanda sama dengan, tak sama. Not, is not equal to. Okay, itu saja ya. Ada apa nak tanya? Nak tanya apa? Sure ada. Kita tak faham yang bab elemen tu. Elemen. Elemen ni apa yang ada dalam tu? Apa yang ada dalam set tu? Contohnya kelas 1A. Apa yang ada dalam satu kelas 1A tu? Ada Ali ke Abu ke, macam tu lah. Apa unsur dalam tu ada dalam set tu? Contoh mana elemen ni? Okay, elemen. Elemen local fruits in Malaysia jadinya. Maksudnya buah tempatan. Ada banyaklah elemen di dalam kat sini. Buah durian, buah apa lagi, cempedak, nangka dan sebagainya. So kita pakai simbol ni kalau soalan tanya lah. Durian ni elemen set A ke tak? Pakailah. Kalau contoh kelas Ali dia dalam kelas 1A ke bukan? Kalau dia kelas 1A Ali pakai simbol E lah, pakai simbol E. Okey, tak boleh. Apa-apalah set tu bergantung pada soalan lah. Dia labelkan set tu apa, kumpulan apa. Kumpulan main bola. Adakah Ali dalam kumpulan main bola? Macam tu. Okey, tak boleh. Ali kumpulan tu. Ali grup tu. Contohnya A adalah dia labelkan 1, 2, 3, 4 sampailah 10. So kalau dia soalan tanya 11 elemen A ke bukan? Kalau ada elemen lah. Kalau bukan, inilah tanda apa? Cross. Bukan elemen. 10 elemen A. Okey, tak boleh. Macam mana? Okey, soalan lagi tak ada? Jadi. Tak ada.
So kalau tak ada boleh buat latihan lah, buat latihan hantar dekat GC tu. Soalan tu kejap je tu nak buat dia. Slide online je. Minggu depan pula Jumaat nanti habiskan tajuk ni. Okey, itu saja. Jumpa hari Jumaat nanti. Jaga dirilah, jaga diri. Kalau ada peluang vaksin lah vaksin. Nak berjalan, itulah jagalah SOP tu. Kalau ada di antara kawan-kawan kita yang terkena, kita doakan supaya cepat sembuh lah. Itu saja, terima kasih. Jumpa. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Hmm. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.